iaitu kita nak teruskan dengan kaedah yang kedua, iaitu kaedah iaitu kaedah lisan. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat kaedah bertulis ini, inilah dia contoh bahan-bahan daripada kaedah bertulis. Iaitu seperti daun lontar yang digunakan untuk mencatatkan maklumat, dan menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. Kemudian juga, apa yang tertulis di sini, biasanya apa yang ditulis di sini sebenarnya berkait rapat dengan mungkin cara hidup, budaya orang dulu-dulu, mungkin cerita tentang agama, keagamaan, dan juga mungkin cerita tentang perubatan, cara-cara mengubati orang. Jadi ini tertulis pada daun lontar. Baik. So kalau kita lihat di sini, selain daripada itu ada juga kaedah bertulis yang mana menggunakan batu bersurat. Ini batu bersurat, di mana kalau kita lihat batu bersurat di Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masihi menceritakan tentang perihal hukum Islam. Jadi ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal dari tarikh ini. Dan batu ini, kalau kita lihat batu ini, inilah batu bersurat. Kalau kita lihat, ini memang satu batu. Dan di atas ni diukir, dipahat tulisan-tulisan yang menceritakan tentang undang-undang, hukum-hukum Islam di sini. Dia tulis kat sini. Kan? Jadi, kalau kita lihat, adakah ini memang batu bersurat cikgu? Ya, betul. Inilah dia batu bersurat yang terdapat di Terengganu. Okey, baik. So, itu kaedah bertulis. Begitu juga kalau katakan dokumen perjanjian. Iaitu kajian dokumen. Iaitu dokumen apa? Dokumen iaitu Perjanjian Pangkur 1874. Dan perjanjian ini di antara pembesar-pembesar negeri Perak dan Raja Negeri Perak iaitu Raja Abdullah dengan pegawai British iaitu Sir Andrew Clark. Ini kamu akan belajar semasa sejarah tingkatan 2 nanti. Iaitu dia kata bahawa dalam kandungan perjanjian ini termasuklah perkataan apa? Sultan hendaklah menerima dan menyediakan sebuah kediaman yang sesuai untuk seorang pegawai British yang dinamakan residen yang akan ditauliahkan ke Istana Baginda, dan nasihatnya mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua persoalan selain yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Ini yang tertulis dalam Perjanjian Pangkur. Dan Perjanjian Pangkur inilah bermulanya, kita kata bermulanya, iaitu penjajahan British ke negeri-negeri Melayu. Bermula dengan Perak, kemudian juga Selangor, kemudian juga Negeri Sembilan, dan seterusnya ke negeri Pahang. Yang di Pahang itulah yang kamu tengok cerita apa? Filem Mat Kilau tu. Filem Mat Kilau tu kan, yang ada pegawai British tu kan. Itulah dia. Bermula daripada perjanjian ini. Baik. So, kita teruskan dengan iaitu kita teruskan dengan kaedah yang seterusnya kita nak belajar pada hari ini, kaedah lisan. Kaedah kedua, kaedah lisan. So, kalau kita lihat, kaedah yang pertama iaitu kaedah bertulis. Yang ini kaedah bertulis yang pertama. Dan yang kedua iaitu kaedah lisan. Di mana kaedah lisan ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai kaedah iaitu oral. Maknanya secara perbualan. Jadi kaedah lisan ini iaitu proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Temu bual. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber.
dikenali sebagai orang sumber. Maknanya tokoh yang dipilih itulah untuk ditemubuat dikenali sebagai orang sumber. Dan orang sumber biasanya terdiri pada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Jadi apabila kita menghargai orang sumber, bererti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Baik. Aku tak tahulah kan, tapi kan siapa kat sini yang masih ada atuk dan nenek dia? Sila raise hand. So kat bawah ni ada, kamu pun tengok reaction. Kat bawah reaction, kat situ ada reaction kan? Ada yang jenis raise hand. Siapa yang ada atuk dan nenek lagi? Okey, Rifki ada, Diana ada. Okey. Oh, Hana Damia, Alif Fidaus dah tak ada dah okey. Lydia Silen pun dah tak ada. Adityan, Akmal Hajiri dan Adanya. Okey. Atuk dan nenek kamu dah tak ada Your grandparents. Okey, baik. Kalau begitu, okey, cikgu nak tanya Rifki dengan Diana. Pernah tak kamu bertanya kepada atuk dan nenek kamu tentang tentang kehidupan dulu-dulu, cara hidup orang dulu-dulu? Pernah tak kamu tanya? Tak pernah Oh, pernah. Okey, baik. Okey, Rifki kata pernah. Okey, so bagaimana, apa yang dia ceritakan Rifki tentang kehidupan orang dulu-dulu? Bagaimanakah kehidupan orang dulu-dulu? Adakah ianya kehidupan yang susah? Mungkin dia ada cerita tentang pengalaman semasa hidup pada zaman Jepun. Jadi, itu bila kamu bertanya kepada atuk dan nenek kamu, bermakna itu adalah kaedah lisan. Nenek saya cakap dulu dia pergi sekolah bawa 5 sen. Betul? Betul? Betul. Okey. Pergi ke sekolah bawa 5 sen. Okey. Sebab 5 sen dulu tu besar. 5 sen dulu tu besar tau. 1 sen boleh beli air. 1 sen lagi boleh beli nasi lemak. 1 sen lagi boleh beli kuih. Dulu 5 sen dulu besar. Jadi kita fahami bahawa dulu harga barang memang murah. Jadi duit belanja pun bagi sikit je, 5 sen. Okey, itu pada zaman zaman nenek kamu. Okey, pernah tak yang lain-lain ni pernah tak kamu tanya? Okey, pernah tak kamu tanya mak dan ayah kamu? Okey, yang lain-lain ni pernah tak kamu tanya mak dengan ayah kamu? Dulu diorang pergi sekolah, duit belanja berapa ringgit? Ada duit ringgit ke? Ada. Pernah tak kamu tanya? Ada yang kata RM1. Harishan kata bapak dia dulu, mak dia dulu pergi sekolah bawa RM1. Yang lain-lain? Okey. Ada pernah 50 sen nasi lemak, 20 sen air. Bagus. Okey, yang lain-lain? RM1 juga. Okey. Mak ayah kamu tak bawa duit. Okey, tak bawa duit. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu semua zaman cikgu sekolah dulu, sekolah rendah dulu, cikgu pergi sekolah bawa duit 50 sen. 50 sen nasi lemak 30 sen. Air 10 sen. Nasi lemak 30 sen, air 10 sen. Adalah baki 10 sen lagi. Jadi itu dulu 50 sen besar. 30 sen boleh beli nasi lemak. Okey. Jadi dulu besar. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Kamu pergi sekolah rendah hari tu, duit belanja kamu bawa berapa banyak? Berapa banyak kamu bawa duit belanja semasa sekolah rendah? RM5. Nampak? RM5 banyak tu. Okey, Akmal Hajri memang tak perlu bawa duit. Pasal kamu makanan disediakan. Kan? Baik. Yang lain-lain, dia silakan. Adityan, Alif Firdaus. Okey, Adanya pergi sekolah rendah dulu. Okey, pergi sekolah rendah bawa duit belanja berapa ringgit? Ada yang kata RM5.
Ada yang kata tak bawa duit pun. Okey, jadi nampak tak perbezaan dia? Masa zaman nenek kamu, okey, 5 sen. Zaman cikgu, 50 sen. Zaman korang sekarang ni, RM5. Jauh beza dia. Jadi arti dia ni kata bawa RM4. See? Memang jauh beza. Jadi kalau kita lihat, inilah perubahan. Jadi macam mana nak dapatkan maklumat-maklumat ini? Melalui temu bual. Melalui temu bual. Jadi, okey, sebelum kita insyaAllah, okey, pada kelas kita yang seterusnya, iaitu mungkin pada muka sekolah nanti, okey, kelas kita pada muka sekolah nanti, cikgu nak ajar kamu cara-cara melakukan kaedah temu bual. Kaedah temu bual, maknanya kamu semua kena buat temu bual dengan cikgu dulu. Kamu kena sediakan set-set soalan untuk temu bual dengan cikgu dulu. Sebab kamu akan ada assignment. Assignment dia ialah kamu kena jalankan kaedah temu bual dengan ibu atau ayah kamu. Dengan ibu atau ayah kamu. Dan kaedah itu kamu kena buat. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Okey, 3 tahap, 3 proses. Yang pertama, okey, kamu kena buat persediaan. Okey, pertama kamu kena buat persediaan. Persediaan tu maksudnya apa? Kalau kamu nak buat kaedah lisan, pertama sekali kamu kena menentukan tokoh. Siapa yang nak temu bual ni? Macam tu juga, macam cikgu cakap tadi kan. Nak buat assignment tu, kamu kena fikir dulu. Ada deal ke kena buat ni? Bukan hari ni, bukan hari ni. Okey, due date kamu adalah okey, boleh tak kalau cikgu cakap due date kamu adalah sebelum bulan puasa? Maknanya sebelum 23 hari bulan. Boleh ke? Sempat tak? Cuti sekolah ni 3 kan? hari bulan 4 3 hari bulan 4 okey. Boleh. Sebelum bulan puasa lah. Maknanya sebelum kita kata ambil lah sebelum 31 Mac ni. Sebelum bulan April, ya, sebelum bulan April. Sebab tengah cuti sekolah ni, kamu sempat buat. Kan? Tengah cuti sekolah, nanti bila dah buka sekolah, susah pula kan? Okey. Jadi, okey, kita akan lihat. Okey, pertama sekali, pendapat dia tentang ML, Mobile Legend. Memang tak jawablah dia. Okey, faham. Kau akan tanya perkara berkaitan. Jangan kau tanya, Tok. Macam mana apa pendapat tu tentang PUBG? Apa? Jangan. Jadi kena tanya soalan yang berkaitan. Okay. Tak apa-apalah soalan kau ni. Baik. Kemudian, bila tahap pertama dah buat persediaan, maka tahap kedua, okay, akan kita buat rakaman temu bual. Di mana pelajar akan membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti dulu sumber bertulis dahulu. Tengok dulu sumber bertulis, okey, apa tentang perkara yang nak dibincangkan tu. Kemudian meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian itu. Buat persediaan dulu. Okey. Kemudian meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama. Dan tahap yang ketiga, barulah memproses rakaman itu. Di mana kamu akan buat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman. Maknanya menyunting tu maknanya edit tau. Record tu edit tu. Maknanya proses editing. Menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis dan menyimpan rakaman dengan baik. Jadi ini kita katakan sebagai kaedah bertulis. Kaedah bertulis, kaedah lisan. Jadi okey,
So, apa yang cikgu nak buat kaedah yang ketiga? Okey, kaedah yang ketiga iaitu kaedah arkeologi. Ini yang ketiga. Okey, kaedah arkeologi di mana kaedah ini digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan-bahan tinggalan sejarah. So, antara bahan tinggalan sejarah yang akan ditemukan melalui kaedah gali cari. Bukan cari gali, gali cari atau ekskavasi. Ekskavasi ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya ialah gali cari lah. Termasuklah kamu akan jumpa fosil, kamu akan jumpa tembikar, kamu akan jumpa bahan logam dan binaan daripada batu. Binaan-binaan daripada batu fosil pun ada. Jadi, sebagai warga Malaysia yang cintakan negara, kita sewajarnya memelihara dan memulihara tapak-tapak arkeologi ini agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Jadi, usaha penyelidikan dan langkah mendapatkan pengiktirafan daripada UNESCO serta memperkenalkan warisan negara kita ke peringkat antarabangsa haruslah didukung oleh semua pihak. Dan inilah caranya. Bagaimana diorang buat gali cari di tapak tu? Okey. Kita tengok orang-orang yang buat ni. Mula-mula, bila dia jumpa satu kawasan tanah dan yang diyakini kawasan itu adalah kawasan yang bersejarah, maka mereka akan buat perancangan grid sebelum kerja-kerja ekskavasi, iaitu mereka akan letakkan, kalau kamu nampak sini, dia ada garisan tali. Dia pasang tali kat sini, kemudian dia pasang tali kat sini, kemudian dia pasang tali kat sini, tali kat sini, dan tali kat sini, dia pasang. Okay. So, tali, sepanjang-panjang tali tu dia akan pasang. Untuk apa tahu? Setiap ini dia akan membentuk petak-petak. Dia akan bentuk petak-petak. Dan petak-petak ini dia akan menomborkan. Diberikan nombor rujukan. Setiap petak itu diberikan nombor rujukan. So, dia ada nombor rujukan lah. Mungkin sini 01, 02, ni 03, ni mungkin 04. Gitu. So, dia kena buat kotak-kotak tu dulu. Perancangan grid sebelum ekskavasi. So, setiap petak akan diberikan nombor rujukan. Baik. Kemudian bila selesai dengan nombor rujukan itu, barulah kita lihat mereka akan menandakan kawasan berdasarkan pelan. Dia akan buat pelan. Okey, kita akan menggali cari di kawasan ini. Dia tandakan kawasan tu dengan nombor-nombor. Kalau kamu perhatikan, dekat sini dia ada nombor dia lah. Okey, menandakan dia ada nombor. Dia letak kat sini, dia letak kat sini, dia letakkan nombor dulu. Ini menandakan kawasan berdasarkan pelan. Selepas dia menandakan tu, barulah dia ekskavasi. Apa itu ekskavasi? Ekskavasi itu ialah gali cari. Maknanya dalam petak ini nanti, dia akan bersihkan lah. Dia akan bersihkan, dia akan korek sikit. Dan dia akan catatkan semua penemuan. Maknanya dia catatkan kat sini pakai pensel dan juga pakai kertas. Dia akan catatkan. Kalau dia jumpa, contohnya kalau dia jumpa peralatan kecil kat sini, dia akan catatkan. Kemudian dia akan catatkan, kalau jumpa susunan-susunan batu, yang menurut dia susunan batu ni dibuat oleh manusia, so dia akan catatkan. Perbezaan jenis tanah, dia akan catatkan. Jadi ini adalah proses ekskavasi, iaitu proses gali cari dengan catatkan semua penemuan itu. Semua penemuan dia akan catatkan di situ. Selepas dia mencatatkan
So kita lihat tadi 3 Mula-mula perancangan grid, kemudian menandakan kawasan berdasarkan pelan, kemudian ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan, dan kemudian barulah dia akan buat pemunggahan. Dia akan buat pemunggahan. Dia dah catatkan semua ini, dia akan bawa barang-barang ini pergi ke makmal. Ini dia. Pemunggahan dan penyisihan. Okey. Dia akan bawa barang-barang ini ke makmal. So, pemunggahan dan penyisihan. Pemunggahan ni maksudnya dia akan bawa barang-barang yang dijumpa ni, okey, dia akan masukkan ke dalam satu bekas. Okey, ini dipanggil pemunggahan. Okey. Pengisian tu maksudnya dia akan sisihkan mana yang artifak, okey, dan juga mana artifak, mana yang fosil, so dia asing-asingkan. Okey. So pengisihan biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak yang dijumpai itu. Dia dah letak di situ kan. Kemudian dia bawa ke makmal. Ini bawa ke makmal. Ini dia bawa ke makmal. Kerja-kerja di makmal arkeologi. Sampai di makmal, dia akan buat kerja-kerja pembersihan. Pembersihan dibersihkan, okey, pakai brush ni. Okey, dan pembersihan dilakukan sebelum dikaji. So dia bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, kemudian barulah dia akan katalogkan, pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Maknanya dia akan letakkan dalam satu tempat bekas ini, okey, dan dia akan catat, okey, artifak ini bernombor, berkatalog, okey, NA contoh, NA 115, contoh. Jadi dia akan letakkan kat situ. Dia akan letak situ, itu dipanggil katalog. Ya, katalog. Katalog setiap artifak dengan nombor pengenalan. Dan kemudian dalam makmal juga mereka akan buat penganalisisan. Penganalisisan, okey, bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Contoh dia guna apa ni? Kalau kita lihat, dia guna mikroskop. Dia guna mikroskop. So letakkan bahan juga sini, sampel batu juga sini. Kemudian dia akan lihat dalam mikroskop. So dia catatkan gambar apakah yang keluar dalam komputer ini daripada batu ataupun serpihan tadi. Jadi ini dipanggil penganalisisan untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Jadi dia banyak proses dia. Dan di Malaysia ada ke buat benda-benda ni? Ya, ada. Memang ada. Iaitu, okey, kebiasaannya dibuat di kawasan di sebelah Kedah. Sekarang ni masih ada lagi mereka buat ekskavasi. Jadi inilah yang dipanggil kaedah arkeologi. Ya, kaedah arkeologi. Namun begitu, kaedah arkeologi ini adalah kaedah yang dibuat di kawasan atas tanah. Kalau katakan dalam laut, macam mana cikgu? Ada tak orang buat ekskavasi dalam laut? Ada. Sebagai contoh, ada satu lagi jenis ekskavasi, iaitu kita kata sebagai arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air ini, kajian saintifik, tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, maknanya dalam laut, sungai ataupun juga tasik. Banyak kapal-kapal dagang yang melalui laluan negara kita ni, laluan laut negara kita telah tenggelam. Jadi kini segala khazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji dan direkod.
Jadi kes-kes kerosakan, kecurian dan penjualan artifak kapal karam ini merupakan satu isu dunia yang dibincangkan di UNESCO. Sebab apa tahu? Sebab dikatakan bahawa sepanjang Selat Melaka ni ada banyak kapal yang telah tenggelam dalam laut akibat karam. Dan biasanya dia akan membawa dalam kapal tu ada banyak harta karun. Kadang-kadang ada emas, kadang-kadang ada tembikar-tembikar Cina, kadang-kadang ada manik, kadang-kadang banyak harta karun. Namun begitu, kalau katakan kamu pergi menyelam, kamu jumpa kapal tu, kamu ambil barang-barang dia, salah tau. Okey, salah, memang tak boleh. Sebabnya itu adalah jatuh kepada hak milik kerajaan. Jadi kalau walaupun kamu yang jumpa, tetapi harus diingat bahawa itu adalah hak milik kerajaan. So, kalau jumpa, kena serahkan kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa. Gitu. Dia tak boleh kamu ambil, oh ni harta karun saya, tak boleh. Memang tak boleh. Dan kalau katakan ini yang biasa orang tanya cikgu lah,